ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum kita ke agenda utama, saya nak mohon maaf dahulu sebab minggu ni tekak saya agak sakit sikit. Tak berkemampuan nak bersuara dengan kuat. Nafas pun pendek-pendek sangkut-sangkut sebab batuk. Jadi kalau ada kekurangan tu, saya mohon maaf, mohon ampun awal-awal. Saya cubalah yang terbaik untuk sampaikan dua kisah seram dalam minggu ini. Kita dahulukan kisah seram yang pertama. Jadi dua. Pertama, kisah yang dikirimkan. Kedua, kisah saya sendiri. Kita dengar kisah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ini adalah daripada pengirim yang tidak bernama. Dikirimkan kepada kita kisah gangguan berikut berlaku kepada mak beliau, di mana ketika itu baru sahaja selesai melahirkan anak yang pertama, iaitu akak yang sulung kepada pengirim. Lokasi kejadian adalah di kejap. Ini yang saya pelik. Sebab pengirim menulis macam ni. Dia tulis lokasi kejadian di Mahang Selama, Perak. Tapi setahu saya, Mahang tu dalam daerah Kulim, Kedah. Kalau lokasi Selama pula terletak di dalam satu daerah yang sama dengan Laruk Matang di Perak, maka saya agak confused. Lokasi yang dimasukkan oleh pengirim sebenarnya di Mahang, Kedah ke atau di Selama, Perak? Okey, baik, macam je lah. Kita assume, kita anggap je lokasi yang dimaksudkan oleh beliau terletak di Mahang, Kulim, Kedah. Okey ya? Boleh ya? Lokasi kejadian adalah di Mahang, Kulim, Kedah. Anggaran tahun mungkin dalam lingkungan tahun 80-an ataupun 90-an macam tu. Pada satu hari, alhamdulillah, mak beliau waktu ini baru sahaja selesai bersalin melahirkan anak yang sulung pada malam tersebut. Masa ini yang ada di rumah hanya emak, ayah mertua dan ibu mertua sahaja. Suaminya pula tak ada di rumah sebab kena sambung kerja shift malam. Kemudian pada jam 1 pagi, sedang mak ni tidur kepenatan di samping bayi yang baru dilahirkan, tiba-tiba mak dia terjaga. Masih lagi dalam posisi yang sedang baring, terkebil-kebil matanya disebabkan secara langsung kedengaran ada satu bunyi hilayan tawa daripada luar rumahnya. Pada awalnya, mak dia sangkakan ini confirm musang. Penduduk kampung mana yang tak kenal dengan bunyi musang? Semua orang kampung tahu bunyi musang tu macam mana. Tetapi saudara dan saudari semua, mak dia kata kali ini bukan suara musang. Kerana hilayan tawa itu bila diamati betul-betul bukanlah dalam posisi yang statik. Bukan posisi yang pegun, yang kekal di satu tempat. Bukan. Tapi bunyi hilayan tawa tersebut digambarkan kepada kita sedang bergerak, seolah-olah sedang berpusing keliling rumah untuk satu tempoh yang sangat lama. Bukan seminit, bukan 2 minit, bukan 10 minit, tapi lama. Berpusing-pusing suara ketawa itu di luar rumahnya. Yang membuatkan lebih seram, kata mak dia, ada satu ketika suara hilayan tawa tu boleh pula berhenti betul-betul dekat tingkap bilik mak dia. Berhenti sambil berterusan bunyi suara hilayan ketawa berkenaan. Apa kalian fikir? Adakah mak dia berani nak selak langsir dekat tingkap nak tengok benda Allah tu? Tidaklah. Yang paling penting, keselamatan bayi tu perlu diutamakan dahulu. Baca punya baca tak load. Masih lagi ada kedengaran hilayan tawa tu di luar tingkap.
Mungkin sebab takut, jadi cara bacaan tu tak betul lah agaknya. Sedang maknya dalam ketakutan sambil memeluk bayi di pangkuan, tiba-tiba ayah mertuanya masuk di dalam bilik, menjenguk melihat situasi mak waktu tu. Mungkin ayah mertuanya tahu apa sebenarnya yang dah berlaku. Jadi mak mengajukan soalan kepada ayah mertua dia. Abah dengar ke bunyi ketawa tu? Apa itu, bah? Saya takutlah, bah. Ayah mertua cuba tenteramkan emak. Katanya, kamu tak usah risau. Benda tu tak boleh masuk dalam rumah. Ayah dah pagar rumah ini. InsyaAllah, dia memang tak boleh masuk dalam rumah nak ganggu kamu dengan bayi tu. Tak apa, nanti mak akan temankan kamu tidur di dalam bilik ni, ya. Tak lama kemudian, mak mertua pun masuk ke dalam bilik, menemani mak dan juga bayi cucu kesayangannya. Benar kata ayah mertua, bunyi hilayan tawa itu hanya kedengaran berpusing-pusing keliling luar rumah sahaja. Sedikit demi sedikit, lama kelamaan, berangsur-angsur hilang bunyi ketawa itu menjauhi rumah mereka. Itulah pengalaman ngeri buat mak masa ketika baru saja selesai bersalingkan akak sulung di rumah mertua. Mak dapat tahu orang kampung kata kebetulan waktu kejadian itu memang Lang Sui di kampung berkenaan sedang mengamuk mencari sesuatu untuk dijamah. Ini kata orang kampung lah. Wallahu a'lam, benar atau tidak, kita anggap je benda tu memang sengaja hadir dengan tujuan untuk mengganggu orang kampung pada malam tersebut. Kisah yang kedua ini adalah pengalaman saya sendiri. Kejadian ini baru sahaja berlaku pada 14 hari bulan 7 2023 lewat pagi Jumaat pada jam 1.20 pagi. Saya dah mention, dah bagi tahu dalam status komuniti saya pada hari berkenaan. Siapa yang follow ruang komuniti saya pada hari itu, dia tahulah kejadian gangguan tersebut. Benarkan saya cerita dengan lebih mendalam. Masa itu saya baru saja selesai editing untuk video konten yang bertajuk Black Metal Hantu Podison. Kalian dah tengok belum video tu? Bukan mudah ya nak edit-edit video semua ni. Otak dengan mata ni jadi penat kalau lama sangat menghadap laptop. Penat fikir, penat korek kreativiti, penat korek idea, penat melihat, penat menghadap demi menghasilkan satu karya video yang memuaskan. Jadi bila dah kepenatan tu, macam biasalah, cara saya ni untuk dapatkan semula tenaga yang hilang adalah dengan melihat anak-anak dan juga melihat isteri duduk di sebelah mereka. Itulah cara saya untuk dapatkan balik tenaga yang hilang. Kita recharge balik tenaga yang letih ni. Lewat pagi tu jam 1 pagi, saya masuk bilik, tengok isteri saya yang sedang tidur. Saya putarkan, saya laraskan suhu aircon supaya isteri saya selesa untuk tidur. Dia tengah tidur ni. Kipas ceiling, kipas exhaust fan, kipas berdiri iaitu kipas stand fan, 3 kipas ini memang dimatikan. Saya switch off sebab sedang pasang aircon. Saya keluar bilik semula. Pintu bilik memang sengaja saya tak tutup sebab niat saya hanya nak duduk sekejap je di luar bilik. Saya duduk di ruang tengah rumah yang menghubungkan ruang tengah rumah dan juga bilik master bedroom yang isteri saya tengah tidur ni. Sedang saya duduk sambil bilik-bilik handphone saya ni, masa tu saya tengah balas komen-komen kisah seram malam jin. Tiba-tiba kan saudara dan saudari sekalian, mata saya ini tengah pandang handphone, tetapi telinga saya ini dapat dengar tahu ada bunyi kepala kipas berdiri dekat dalam bilik saya itu tengah digerak-gerakkan, sedang digerak-gerakkan kepala kipas tu. Kemudian dengar pula bunyi angin kipas daripada kipas tu. Pada mulanya saya fikir,
Takkanlah isteri saya yang pergi buka kipas. Kan saya dah buka aircon dalam bilik. Kenapa buka kipas pula? Tak sejuk ke? Terus saya bangun serta-merta masuk di dalam bilik. Saya tengok isteri saya masih lagi tengah lena, dalam posisi yang sama seperti yang saya tengok sebelum ini. Tak ada tanda-tanda pun yang isteri saya ni bangun daripada katil pergi buka kipas tu. Tak ada. Saya gerakkan isteri saya. Saya kejutkan pelan-pelan isteri saya. Saya tanya kepada dia, "Sayang, maaf, abang nak tanya ni, ada buka ke suis kipas tadi?" Isteri saya kata, "Tak ada pun bang." "Tak ada. Kenapa ya bang?" Berulang-ulang saya tanya soalan yang sama, ada buka ke suis kipas, ada switch on ke suis kipas, sebab saya nak kepastian. Tetapi dalam keadaan yang mamai, isteri saya masih lagi memberi jawapan yang sama. "Tak ada bang, saya tak tekan pun." "Kenapa ya bang? Kenapa ni?" Yang membuatkan saya yakin sangat-sangat ini bukan kerja isteri saya. Sebab kipas berdiri itu yang telah dihidupkan itu bukan sedang menghalakan anginnya ke arah katil. Bukan. Tapi sedang menghalakan anginnya ke arah bakul kain yang berada di tepi almari dalam bilik. Kalian semua, bila ini semua berlaku dekat situasi korang, kalau korang semua berada dalam situasi yang macam ni, apa yang kalian semua akan buat? Sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, kita ini kena bertindak dengan cepat. Jangan ditangguh-tangguh, sebab kuatir benda yang dah masuk dalam rumah kita ni, kalau dibiarkan lama-lama akan jadi sukar nak keluar nanti. Kena cepat-cepat ambil tindakan susulan supaya benda yang bermain di dalam rumah ini serta merta keluar daripada rumah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dilambat-lambatkan. Jadi apa yang saya buat selepas itu? Saya terus masuk ke dalam bilik air. Saya ambil wuduk. Kena ambil wuduk dengan sempurna, jangan pakai tibai je. Selesai ambil wuduk, saya berdiri dalam bilik saya, posisi menghadap kiblat. Kemudian saya baca surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas dan juga surah Al-Kursi. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya membantu kami sekeluarga dijauhi daripada perkara yang tidak diingini. Lepas itu saya azan penuh dalam bilik. Bukan ikomat, tetapi azan penuh. Saya larungkan azan penuh dengan sederhana kuat suaranya. Tak pelan, tak kuat. Sederhana kuat saya larungkan azan dalam bilik. Selesai di bilik saya berpindah pula ke bilik store. Pun sama juga, saya azankan juga di bilik store. Jangan takut, walaupun jam dah pukul 2 pagi, teruskan je, laungkan azan tu. Kemudian saya masuk ke bilik anak saya pula. Saya azankan juga dekat bilik anak saya ni. Anak saya ada juga terjaga. Tapi bila dia tengok saya, bila dia tengok ayahnya sedang azan dalam bilik, anak saya ni macam dah tahu je apa yang saya cuba selesaikan. Dia pun tidur semula. Buat macam tak ada apa yang berlaku. Lepas itu saya azan di ruang tamu dan akhir sekali saya azankan juga di ruang tengah dalam rumah. Kesimpulannya, di setiap sudut penting dalam rumah kita kena laungkan azan. Jangan skip. Azan ni kena tertib yang cermat dan betul sebutannya. Jangan gelojoh ya, jangan cepat-cepat. Selesai je azan, saya masuk semula ke dalam bilik saya. Saya duduk di atas katil. Perkara terakhir yang saya buat adalah saya baca surah Yasin sehingga selesai bacaannya. Kita berdoa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang gangguan yang luar jangka. Syukur alhamdulillah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas itu tak ada apa pun yang pelik berlaku dalam rumah sampai sekarang. Ini adalah salah satu cara yang mudah yang boleh dipraktikkan oleh saudara dan saudari di luar sana. Jadikan panduan asas sekiranya berlaku juga kejadian yang persis sama seperti saya ini. Saya harap perkongsian kisah ini memberi manfaat kepada kita semua, terutamanya kepada mereka yang digelar ibu dan ayah peneraju kepada anak-anak yang masih kecil di rumah. Itulah dua kisah yang saya kongsikan kali ini.
Satu daripada pengirim dan satu lagi pengalaman saya sendiri. Sekiranya ada kekurangan tu, mohon maafkan saya. Dalam keadaan suara tegak ni yang tak stabil, sakit, tak boleh nak kuat sangat. Kalau kuat kan jadi batuk. Saya cuba sedaya upaya berkongsikan kisah seram untuk kalian semua yang menonton. Saya mohon ya kepada para penonton untuk tekan button subscribe sebagai sedikit tanda penghargaan kepada kami warga KSAJ. InsyaAllah sekiranya diberi peluang dan izin oleh Allah SWT, kita akan bersua, kita akan bersiar kembali di video konten seram yang akan datang dalam Kisah Seram Alam Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kepada korang semua yang hadir menonton. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil ولا يزيد الظالمين إلا خسارا